Tetapi soalan utama saya nak tanya pada Dr. Rozaimi, daripada peristiwa hijrah ni, apa kualiti yang kita boleh ekstrak daripada peristiwa tu untuk kita terjemahkan kepada dunia hari ini? Silakan Dr. Rozaimi. Baik, saya bila melihat kepada isu, dia orang kata apa, baguslah soalan ni, soalan yang bersifat semasa, bukanlah satu soalan yang bersifat klasik semata-mata, kerana hijrah itu telah pun berlaku dan tugas kita bukan untuk be part of the hijrah yang telah pun berlaku, tetapi kita mengambil semangatnya, kita mengambil pengajaran daripadanya untuk kita menirunya. Sebab tu dulu kalau ceramah hijrah ni, bila cerita pasal hijrah, saya selalu tanya pada audiens, saya selalu tanya pada audiens, saya kata, waktu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, waktu tu Nabi telah pun Isra' dan Mi'raj. Waktu tu, walaupun tarikh Isra' dan Mi'raj itu tidaklah diketahui secara pasti, berlaku khilaf di kalangan para ulama, tetapi pastinya ia berlaku sebelum hijrah. Kerana apa? Kerana waktu hijrah tu Nabi dah salat dah. Kan, waktu hijrah tu, waktu di Madinah, Nabi telah pun melaksanakan salat. Kerana Isra' dan Mi'raj berlaku pensyariatan salat. Jadi, Nabi dah pergi Isra' dan Mi'raj lah. Kan? Makna bila Nabi dah pergi Isra' dan Mi'raj, pastinya Nabi telah pun mengenal satu binatang yang bernama burak. Kan? Yang kita duk cerita dalam sejarah hijrah, Nabi terpaksa ambil Abdullah bin Uraiqid untuk bawa jalan pergi tempat lain, terpaksa ikut jalan yang berliku-liku. Nabi pula terpaksa pijak batu-batu kerana tak nak bagi tapak kaki Nabi terkesan dekat tanah, supaya orang Arab tak boleh kesan tapak kaki Nabi. Lepas tu Nabi duduk pula gua sur dengan Abu Bakar, kan? Lantik pula Amir bin Fuhairah untuk lalukan kambing di tempat yang Nabi lalu. Susah hijrah ni. Bukan satu benda yang mudah nak menjayakannya. Susah. Kenapa tak Allah Ta'ala hantar je kat Nabi tu burak? Lah kan? Nabi pun kata, ya Allah. Contoh kan, Nabi kata, ya Allah, burak pun ada. Ya Allah, dia pun bukan ada buat apa. Hantar kat saya sekali, saya nak pergi hijrah ke Madinah. Tapi sunnatullah membezakan di antara mukjizat para anbiya dan juga perjuangan para anbiya dalam menegakkan agama. Isra' dan Mi'raj itu mukjizat. Memang betul ada di dalamnya pensyariatan salat. Kita kena salat, betul. Tetapi peristiwa Isra' dan Mi'raj itu merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Kita tak payah tiru. Kalau hari ni saya sebut, tuan-tuan, semalam saya Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan boleh kata kat saya 2-3 Jumaat nak meninggal kot ni Rozaimi ni, kan? Sebab buang terbiat. Tak ada mungkin saya boleh pergi Isra' dan Mi'raj. Tetapi hijrah, kita disuruh untuk mengambil semangat daripadanya. Kita disuruh untuk ambil semangat hijrah ni sebab apa? Sebab ia adalah perjuangan menegakkan agama. Tadi Dato' VC pun duk sebut kan, kalau setakat pindah, orang lain pun pindah. Saya pindah daripada Selayang pindah ke Tanjung Malim. Sebelum duduk Selayang, duduk di Jordan, pindah juga. Tapi kenapa tak jadi sejarah besar? Kan, setiap orang dalam hidup dia berpindah. Setiap orang berpindah. Daripada rumah mak ayah dia, pindah pergi ke kampus, pindah pergi rumah sendiri, lepas tu pindah daripada dunia pergi ke kubur. Tapi tak jadi isu besar pun. Pindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, perjuangan dalam menegakkan agama, dan daripada peristiwa ni banyak sebenarnya kita boleh ambil kualiti. Dan Islam mengajar kepada umat bahawasanya konsep jawatan, konsep kepimpinan, dia bukan tasyrif tapi dia taklif. Ini biasa kita sebut. Dia bukan satu penghormatan, dia bukan satu kemuliaan, tetapi ia adalah pertanggungjawaban. Sebab itu Nabi sebut kepada Abu Dhar. Nabi kata, innaka dha'if wa innaha amanah wa innahu yaumal qiyamah wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dhar, ketika mana Abu Dhar minta Nabi SAW lantik dia, sebab dia pun teringin mungkin nak kerja dengan Nabi, nak berkhidmat untuk Nabi. Nabi kata kat dia, wahai Abu Dhar, sesungguhnya engkau lemah dalam pentadbiran, engkau lemah dalam pengurusan, kau tak boleh buat benda ni.
Wa innaha amanah, yang diberikan kepada engkau itu amanah. Ya, dan dia ni amanah ni kalau tak ditanggung ataupun tak digalas dengan baik, maka ia akan menjadi penyesalan di akhirat. Dia akan menjadi kehinaan bagi orang yang menanggungnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita bila bincang tentang isu kepimpinan, kita kena ada konsep takut. Kena ada konsep ia adalah satu bebanan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Jadi berbalik pada isu kita lah. Berbalik pada isu kita, apa kualiti kepimpinan yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ni? Sebenarnya banyak. Banyak sangat, Amin. Ada kawan-kawan dia tegur, dia kata, panggil Amin je. Yang saya maksudkan tu Amin Idris lah, bukan Datuk Amin. Datuk Amin kita panggil Datuk lah sebab dia bos saya kan. Dia pun Islam suruh ajar kita panggil orang dengan dia punya pangkat lah kan. Datuk Mufti pun saya panggil Datuk Mufti kan. Kita hormat lah. Amin dia kawan saya lah, dia sahabat saya kan. Kami selalu bersama dalam forum. Jadi banyak Amin sebenarnya. Yang pertama sekali yang Datuk Mufti sebut tadi, iaitu cinta negara. Cinta negara ni kena ada pada pemimpin. Sebab itu Nabi SAW, kualiti kepimpinan yang ada pada Nabi itu, yang pertama yang ditunjukkan adalah sayang pada negara. Kan dalam hadis riwayat Tirmizi yang Amin baca tadi pun dah menunjukkan Nabi sayang sangat kat Mekah. Kan, Nabi sayang kat Mekah. Kalau tidak kerana kaum kau keluarkan aku daripada engkau, kalau tidaklah kaum kau halau aku daripada kau, aku takkan keluar daripada engkau. Bahkan Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, nak jadi pemimpin di Madinah, apa Nabi doa? Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina li Makkah aw akthar. Ya Allah, jadikanlah kami sayang kat Madinah ni seperti mana kami sayang kat Mekah ataupun lebih lagi. Kan, lebih lagi, biarlah lebih lagi tak apa. Sebab kita nak berada di Madinah, kita nak bina negara baru, kita nak bina tempat baru, nak jadi nak bina kepimpinan yang baru. Maka sayang kepada negara adalah satu kemestian. Tak mungkin seorang pemimpin akan menjadi pemimpin yang cemerlang kalau dia sendiri benci pada negara dia. Dia akan merosakkan negara. Sebab itu pemimpin yang berjiwa besar, dia mesti sayang kepada negara dia dulu. Buat apa-apa pun kerana negara. Buat apa-apa pun kerana ini adalah tanah yang aku nak bina hukum Allah di dalamnya. Nak tegakkan syiar Allah padanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena ada kekuatan dan azam. Nabi SAW ni kekuatan dan azam dia sangat dahsyat. Nabi bukan pertama kali pergi hijrah, bukanlah pertama kali keluar daripada Mekah. Sebelum Nabi keluar ke Mekah, sebelum Nabi keluar ke Mekah nak pergi ke Madinah, sebelum Nabi keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah, Nabi dah keluar pergi Taif. Nabi dah keluar pergi Taif dah. Apa berlaku kat Taif? Nabi kena dekat Taif. Nabi down dekat Taif. Orang Taif baling batu kat Nabi. Saya ingat, kalau kita analisis Nabi punya perkataan dekat Taif tu, kan, saya ingat kalau kena kat kita lah, kita pun rasa serik lah. Kan, Datuk Mufti mungkin lagi banyak lah pengalaman daripada saya. Datuk Mufti banyak lah pujuk saya. Kalau saya kena apa-apa, Datuk Mufti akan call lah. Dia kata, biasalah Syekh, benda tu biasa. Kan, dalam dakwah ni dia ada satu, kadang-kadang ada benda datang kat kita, kita tak tertanggung, kita rasa kan. Satu datang, kita rasa macam Allah penat. Tahun lepas dia agak penat sikit lah kan. Tapi kalau kita nilai diri kita, kita tengok balik apa yang berlaku di zaman Nabi, kalau kita analyse lah kehidupan Nabi ni, daripada satu tahun ke satu tahun, daripada satu tahun ke satu tahun, ada saja peristiwa. Bahkan lepas daripada hijrah tu, kalau kita lah dah pindah kan, ingat pindah-pindah boleh relax kan? Tak ada. Lepas Nabi pindah ke Madinah, setiap tahun dalam kehidupan Nabi ada berlaku peristiwa-peristiwa, ada berlaku peperangan. Maka hidup Nabi itu tidak pernah sunyi daripada cabaran. Hidup Nabi itu tidak pernah sunyi daripada dugaan. Tapi Nabi azam kuat, mempunyai keazaman yang kuat. Walaupun Nabi kena siksa dekat Mekah, dia tak berhenti. Walaupun Nabi kena halau di Taif, dia tak berhenti. Teruskan sampai membina kekuatan di Madinah, membawa kekuatan semula untuk kembali ke Mekah, menguasai Mekah semula di tangan orang-orang yang pernah halau Nabi SAW keluar daripada kampung halaman di Mekah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, peristiwa hijrah mengajar kita tentang kualiti kepimpinan, iaitu ada plan yang sangat teratur.
Ada perancangan yang sangat teratur. Nabi SAW ajak Abu Bakar untuk teman dia. Kemudian Nabi minta pertolongan Abdullah bin Uraiqid untuk bawakan dia kepada jalan yang dia bukan jalan biasa, jalan yang berliku-liku, jalan lain kerana ia berada dalam keadaan ketakutan. Kemudian Nabi SAW suruh Amir bin Fuhairah jaga kambing, lalukan kambing dekat tempat Nabi lalu. Ini semua perancangan yang sangat rapi, yang sangat teratur. Dan Nabi SAW sendiri berhijrah dalam keadaan sembunyi. Mungkin ada orang kata, kenapa Nabi pergi sembunyi? Bukankah Allah Ta'ala memang akan pelihara Nabi? Umar okey je, walaupun riwayat tu ada sedikit kedaifan pada sanadnya. Tetapi bagi saya, ia tidaklah satu benda yang pelik pun kalau Umar nak pergi dalam keadaan terbuka dan Nabi pergi dalam keadaan sembunyi. Kerana inilah strategi. Kerana Umar tu bukan Nabi. Umar ni kalau dia pergi terang-terang pun orang akan kata, ya Umar boleh lah, Umar dia kuat, kita bukan kuat. Tapi Nabi tu sendiri, setiap perkataan dia, setiap tindakan dia adalah contoh. Kalau Nabi buat macam Umar, orang yang tak mampu pun nak tiru. Sedangkan Nabi bukan diutuskan hanya untuk orang yang kuat. Nabi juga diutuskan untuk orang yang lemah. Nabi juga diutuskan sebagai contoh untuk orang yang tak mampu. Maka Nabi pergi tersembunyi supaya orang lain kata, oh Nabi pergi sembunyi, kita pun kena ikut Nabi lah kalau kita tak mampu. Maka plan yang sangat teratur adalah salah satu daripada ciri-ciri kepimpinan yang baik. Ciri-ciri kepimpinan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi bawa Abu Bakar. Abu Bakar ni masa dekat dalam gua Sur, Abu Bakar ni takut. Dalam hadis Bukhari, Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada puak Quraisy yang berada di muka pintu gua Sur ni tengok kaki dia, dia akan nampak kita kat bawah ni. Nabi kata, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Apa yang kamu sangka berdua? Allah sebagai yang ketiga. Maksud Nabi kata, kamu jangan risau, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan risau, kamu jangan sedih kerana Allah bersama dengan kita. Jadi persoalannya, kenapa Nabi bawa Abu Bakar? Kan kadang-kadang kita ajak orang teman kita kan, bukan kerana dia berani lagi daripada kita. Tak, kita berani lagi mungkin. Tapi sebab bila dia pergi dengan kita ni, at least lah kita ada rasa sikit kita diteman oleh seseorang. Kan? Gitulah dalam pentadbiran negara yang Nabi sebut dalam hadis bitanatul khair. Satu puak yang menjadi penasihat yang baik, yang suka bagi pandangan yang baik. Pemimpin kena ada kualiti ni. Pemimpin dia tak boleh ada orang yang mengampu dia. Datuk Mufti kata jet kereta sampai terbalik kan? Tak boleh. Dia mesti ada satu orang yang boleh bagi nasihat yang betul. Benda ni tak betul Datuk Seri. Benda ni kalau Datuk Seri buat akan membahayakan rakyat Datuk Seri. So benda-benda yang seperti ini yang perlu ada dalam kualiti kepimpinan. Cakap benar. Orang yang memberikan nasihat yang baik. Orang yang setia kepada negara, orang yang setia kepada agama, orang yang setia kepada ajaran yang dibawa. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, seorang pemimpin dalam peristiwa hijrah ni lah, kan? Bila mana kita tengok dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW ni dia ada wawasan yang sangat jelas. Wawasan yang sangat jelas maksudnya, Nabi SAW waktu sampai ke Madinah, sebelum sampai Madinah, Nabi sampai di Quba dulu kan. Sampai di Quba, Nabi bina masjid. Sampai di Madinah pun Nabi bina masjid. Untuk apa masjid? Masjid sebagai tempat perpaduan, tempat ibadat, tempat pendidikan, tempat orang susah berlindung, iaitu puak-puak ahli sufah. Maka Nabi nampak dah di mana dia nak bawa negara ni. Maka Nabi persaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan sebelum daripada sampai ke Madinah pun, waktu Suraqah bin Malik kan dia pun dengar yang orang Quraisy nak bagi 100 ekor unta pada siapa yang bawa Nabi ni dalam, siapa yang berjaya tangkap Nabi dalam keadaan hidup atau mati tak kisah, bawa jatah jumpa aku. Suraqah ni pun memang teringin nak tangkap Nabi, tapi tak berjaya. Nabi janji apa kat dia? Nabi janji akan berikan kepada dia sawari Kisra, gelang Maharaja Parsi Kisra. Nabi keluar dalam keadaan sembunyi, orang nak bunuh dia, tak ada pengaruh pada masa tu di Mekah, tiba-tiba janji kat orang Mekah, aku akan bagi kepada kamu gelang Maharaja Kisra. Cuba bayangkan. Kan? Tapi inilah kepimpinan, dream big. Kan?
mimpi yang besar-besar. Kerana sebahagian daripada mimpi yang besar tu mungkin kita akan dapat. Maka pemimpin kena ada wawasan yang besar, kena ada ru'yah mustaqbaliyah al-kabirah, maksudnya pandangan yang besar untuk masa akan datang. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam peristiwa hijrah ni juga mengajar kita tentang konsep seorang pemimpin kena ada sokongan lah. Kan, kena ada sokongan yang kita jadi macam ni sebab tidak ada yang dominan. Sebelum ni kita tak macam ni. Kan, jadi seorang pemimpin kena ada sokongan yang kuat pada dia. Sebab itu Nabi SAW sewaktu hijrah, sebelum hijrah, Nabi ambil perjanjian dengan puak-puak Ansar. Nabi mempunyai sokongan daripada puak Muhajirin. Dan Nabi dapat sokongan daripada puak Ansar dan akhirnya membina negara. Nabi membina tapak yang sangat kukuh, yang sangat utuh. Sebab itu dalam konsep, orang kata apa? Dalam konsep sorry. Okey. So betul kan? Okey. Dia mesti ada sokongan yang kuat lah. Seorang pemimpin mesti ada sokongan yang kuat. Kita jadi macam ni sebab tak ada sokongan lah. Kan? Tidak ada parti yang dominan, tidak ada pakatan yang dominan. Kan? Jadi sebab tu kita jadi cacah marba, tukar-tukar Perdana Menteri dan sebagainya. Cuma apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi ada sokongan daripada puak Muhajirin. Puak Muhajirin memang bersama dengan Nabi SAW dalam susah dan senang. Nabi dapat pula sokongan daripada puak-puak Ansar dan akhirnya Nabi membina kekuatan. Jadi oleh kerana ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya merasakan dalam peristiwa hijrah ini, bukan hanya rakyat perlu untuk menganalisis pandangan-pandangan yang baik, pemimpin juga perlu mengambil ciri-ciri kepimpinan daripada peristiwa hijrah. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.